Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan tauhid ataupun topik usuluddin, yang mana kita guna kitabnya, kitab Risalatul Tauhid, yang disusun oleh Syahid Syekh Ismail Syahid, cucu Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Jadi baru ni rasanya pada muka surat 34, Al-ilmul muhit, Al-ilmul muhitus syamilu min khasaisillahi ta'ala. Situ rasanya ke sebelum tu tiga. Sebelum tu ada sikit muka surat 33, wa qad dzakara anna jami'a, situ itu di bawah tajuk khilal syirk, khalal syirk wa amaluh, iaitu ciri-ciri syirik dan perbuatan-perbuatan syirik. Setelah kita jelas berkenaan dengan hakikat syirik zaman jahiliah, jadi kita nak tengok pula apakah disebut syirik juga sekiranya dilakukan seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dalam bentuk yang asal, iaitu sembah berhala. Apakah boleh dikatakan syirik juga? Itulah tajuk ciri itu. Walaupun tidak ada dalam bentuk penyembahan, dalam bentuk menyamakan Allah, dalam bentuk berhala begitu, tetapi masih juga dikatakan syirik bila seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Jadi perkara ini saya telah sebut sebelum ini, iaitu sekiranya seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain, yang mana perbuatan itu dalam agamanya hanya khusus kepada Allah, tiba-tiba dilakukan kepada makhluk, maka itu juga termasuk dalam syirik. Misalnya hak mudahnya, misalnya dalam bab salat ini, salat kan bila kita nak sembahyang, kita akan Allahu Akbar, itu tanda kita membesarkan Allah. Jadi kita tidak boleh buat pada seseorang lagu tu. Sekadar akad tangan kita tak apalah, tapi dengan dua-dua belah misalnya, sehingga seperti akad takbiratul ihram, itu tidak. Itu syiar ibadat. Begitu juga rukuk, sujud, sembelih di tempat sembelih dengan sebut nama selain pada nama Allah, sebab itu tu khusus tu, syiar lil ubudiyah, yang dianggap sebagai tanda pengabdian diri manusia kepada Allah. Jadi tidak boleh dibuat kepada yang lain. Sebab itulah sahabat-sahabat semua kita kena faham. Misalnya saya tidak nak lari sikit daripada dia sebut ni lah. Misalnya kita kata ambil dalam konteks lain, misalnya Mekah, Madinah, Masjid Palestin, masjid di Palestin lah. Jadi 3 buah masjid itu lebih daripada masjid lain. Kalau nak anggap lebih, pergi dengan menganggap lebih, nak etikasi itu 3 tu yang boleh, lain tak boleh. Tu serupa je di Masjid Muhammadi ke, di Masjid Bakhir, Masjid Luna, Masjid Usna, serupa, sama boleh lah ke, tak ada kelebihan, serupa, sama saja, kecuali 3 buah masjid itu jelas dalam hadis Sahih Bukhari ada sebut gitu. Jadi hak perkara tu pun tak boleh. Jadi kalau sekiranya seseorang tu syaddur rihal, Nabi guna istilah dalam syaddur rihal, memperkemaskan, buat persiapan khusus lah. Sebab kita nak pergi Makkah, persiapan khusus lain daripada kita nak pergi tempat lain. Kalau seseorang tu dengan niat gitu, dengan ada kelebihan, pergi ke kuburan, misalnya ke perkuburan, pergi ke tempat-tempat suluk misalnya, dengan maksud gitu, tu tak berapa kena. Tak berapa kena. Suluk ni pun suluk cara Nabi tak apalah. Suluk cara Nabi tak apa. Jadi perkara gitu kita kena faham. Setengah-setengah tu memang dia rancang khusus
Misalnya waktu cuti pergi ke kubur Habib bin, sebagai contoh, pergi ke kubur di sini ada tempat kita, sahabat saya ada pergi, tak cakap nasihat dah, dia pergi ke kubur, pergi suluk di kubur wali di Indonesia, ada sahabat saya. Lah ni jadi tok wamo, lah ni jadi tok wamo. Dia duduk pergi situ tu masa saya duduk belajar, mula-mula belajar hadis dengan Maulana dulu, dia duduk terlibat pergi, lah ni jadi tok wamo. Malas sebutlah dia orang Kelantan ni, terkenal juga, ayah dia tahu, kita kenal lah. Jadi benda-benda begitu, perkara kita agak bahaya lah. Kena beringat. Misalnya pergi dengan menganggap pergi sana baca Quran ada kelebihan, walaupun mulut tak sebut tapi dalamnya anggap tu. Tu. Sebab kalau masjid lain, contohnya kita nak pergi baca Quran, kita menghabiskan duit yang begitu banyak, menghabiskan masa nak pergi baca Quran di masjid Shah Alam misalnya, dengan tujuan tu tak kenal. Sebab kalau tu kita masjid sini pun kita boleh, kecuali dengan maksud lain. Ada maksud lain, kerana nak pergi muhannak ke boleh, sebenarnya tu bab lain. Mana masjid ni sama saja. Tak boleh. Tu kena beringatlah. Sebab apa perkara tu ditekankan dalam agama? Kukuk bimbang, takut mari dia perasaan kita sini masjid ni ada kelebihan. Sebab apa? Sebab tu selehang duduk tepi tu misalnya, tu pun tak boleh. Tu sebab saya pergi ziarah kubur Tok Selehang, saya pergi ziarah, atas nama ziarah, kita pergi tengok, kita doa kebaikan kepada dia, sekadar itu ya. Jangan kita anggap masjid tu dia lebih power dia daripada masjid lain. Mana kalau baca Quran dia lebih pahala daripada dia. Sebab apa? Sebab ada kubur Tok Selehang. Tak betul lagu tu, salah tu. Tu kesalahan. Dan benda tu kalau dibiarkan, dia boleh mari satu perasaan lain pula yang berbahaya kepada akidah. Begitulah juga. Jadi sama saja mengikut ulama-nya dalam kitab ni lah, mengikut Syah Ismail Syahid, dia kata sama saja. Kalau kita buat begitu kepada wali, kepada nabi, kepada jin, kepada wali, sama saja. Tak boleh berlaku, tidak dibenarkan berlaku. Misalnya orang kata ada pergi Mesir, ada kubur tu, kubur nabi tu, kubur nabi tu. Sebab mengikut ulama-nya tak ada satu pun sebenarnya kubur ni yang sahih, kubur Nabi, kecuali kubur Nabi Muhammad dan Hijri Ismail di tepi Kaabah tu. Tak ada. Hak lain, hak jejak Rasul tu, itu jejak kubur tu sebenarnya. Bukan jejak Rasul tu. Hak tu sebenarnya tahu habis piti saja tu. Menyedihkan kita lah kita tengok. Apa nama hijau duduk di jejak kubur itu, tu tak? Benda tu tak sah, tak sah. Ulama kata tak ada satu sah, kecuali dua ni. Macam-macam ke. Kubur, kadang ada 2-3 tempat kubur Nabi, nak sore dia tu. Jadi benda tu, sebab apa? Sebab kalau tentu semua tak, dia ada hikmat dia. Hikmatnya Allah SWT tidak buat gitu tu, takut tak boleh nak buat super Saudi tu. Kita bukan kita terima satu part, mana hak malik tu. Bayangkan kalau kubur Nabi didedahkan oleh Allah semua tempat, apa akan jadi? Apakah mana pemimpin kerajaan di tempat tu akan jaga seperti mana Saudi jaga lah ni? Rosak manusia. Dia pergi duduk ambil tanah kubur tu, pergi duduk suluk, siapa dia jaga? Kau kena negara supaya Iraq, supaya tu ada jelas kubur Nabi ni sini. Tak tahulah khurafat, benda-benda mungkar akan berlaku sebanyak mana tak tahu. Kalau di Malaysia ni ada kubur Nabi, tak boleh nak bahaya kita. Bakali pagar tu dak siap bubuh gak dengan bedil kan. Dah wali pun kemain dah pergi. Itu hikmah Allah SWT tidak dedahkan kubur Nabi. Ya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di Kaabah tu. Apa ni kita panggil Hijri Ismail tu. Jadi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu jelas lah, tu jelas benar lah tu. Jadi hak lain tu tidak, kerana apa? Kerana itulah antara hikmah yang disebut oleh ulama. Selain daripada hikmah juga, bahawa kubur ni sebenarnya tak ada kelebihan gapo pun. Cuba ayat gapo dia ada, kecuali ziarah tu. Kalau ziarah kubur mana-mana pun kita dapat tu. Sungguh-sungguh kalau kita sebut begitu, dia kata macam mana sama kubur Nabi dengan kubur tidak Nabi? Sama je. Kubur Nabi pun tak boleh intikah, tak boleh. Dan kita kena ingat, dalam bilik tempat kubur Nabi itu bukan masjid, tak boleh intikah.
Kalau masuk itikaf itu tak jadi. Kita kena ingat. Sebab tu tidak pernah diniat masjid. Asal pun tidak masjid. Tu ya. Kalau tidak pagar, tak boleh nak gambar lah lagu mana. Akan jadi. Itu dengan maksud nak jaga akidah umat. Wa qad zakara, perenggan terakhir muka surat 33. Wa qad zakara anna jami'al khalq sawa'an kanu ulama. Wa qad zakara anna jami'al khalq sawa'an, gitu baca dia, kanu ulama au ibadan, hukaman ataupun ubadan, hukaman au mulukan, kullahum abidun khadi'un ajizuna du'afa la yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura wala yamlikuna idza ba'athahumullah wa talabahum illa an yaqifu amama rabbihim khadi'ina mustaslimin ta'ina munqadin. Jadi kena ingat semula lah ayat tu. Cuba tengok semula ayat tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31. Sebab dia nak kait dengan, sebab bawah tu dia hurah ayat tu lah. Kena tengok semula ayat. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada pelampau-pelampau dari kalangan golongan musyrikin, di mana mereka menjadikan ahbar ni pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka, ahli-ahli agama mereka, ruhban, pendeta-pendeta mereka. Ahbar ni untuk Nasara lah. Padri-padri, tokoh-tokoh agama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Padahal ni kita tak ada, kita tengok dalam kenyataan Kristian ke Yahudi ke yang menganggap Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa sebagai Tuhan. Tak ada. Jadi Allah sebut ni dari sudut mana? Dari sudut memberi hak Allah kepada mereka. Misalnya hak Allah ke apa dia? Menerima amalan, itu hak Allah. Nabi tak boleh. Sebab ikhlas tu, mengampunkan dosa, itu hak Allah berlaku. Tidak ada hak sikit abuk manusia. Tu. Tiba-tiba diberikan hak menentukan hukum, hak Nabi atas wahyu daripada Allah. Tiba-tiba tokoh agama dalam agama Yahudi, agama Kristian, mereka ada kuasa, ada authority untuk menentukan hukum agama segi fiqh dan sebagainya. Itulah maksud menjadikan orang agama sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan. Sebab dia beri hak Allah, dia beri pada orang agama. Ini dah lebat ibadat, dah lebat. Jadi seolah-olahnya orang agama sama ada padri ke pendeta Yahudi ke, dialah sebenarnya menentukan hala tuju agama tu, menentukan dia punya ajaran-ajaran agama dia. Sebenarnya menerima, memberikan hak itu pada mereka, itulah maksud menjadikan mereka sebagai Tuhan. Daripada sini kita boleh faham bahawa Tuhan sahaja hanya ada kuasa tu. Seolah kalau Allah jadi Tuhan juga lah kata. Itu maksud dia. Walaupun kita tidak buat pelantikan secara khusus seperti pelantikan dari Tua Agung, budak, tapi gitulah hakikat mengikut Al-Quran. Dan mereka menjadikan Masih, mereka menjadikan Isa Al-Masih itu, putera Maryam itu, sebagai Tuhan juga. Sebenarnya mereka sebenarnya langsung tidak diperintahkan, melainkan supaya mereka semua menyembah Tuhan yang esa. Hak tu sebenarnya hak lain tu tak suruh sikit rambut tu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja. Orang lain tidak ada hak untuk kita buat begitu. Hak ni hanya untuk Allah sahaja. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan itu. Jadi ayat ni Allah sebut melalui ayat bahawa waqad zakara, sesungguhnya Allah menyebutkan dalam ayat ini bahawa semua makhluk sama sahaja pada pandangan Allah, hakikatnya. Sama ada mereka itu ulama, mereka itu ahli-ahli ibadat, penguasa ataupun raja, semua mereka abidun khadi'un, semua mereka adalah hamba Allah yang tunduk kepada Allah,
ajizun, yang lemah, du'afa, yang tidak bermaya. Sama saja. Sebab tu kadang-kadang penyakit ni, kalau kita perhati, ini dalam kitab falsafah Islam sebut, kenapa penyakit ni kena? Orang Melayu berpandang dia kata penyakit ni datang tak menentu, tak kena mertua, kena menantu dia tu. Kena belaka, kena belaka. Nah, kadang-kadang raja tu sakit. Raja kena, bila kena penyakit tak nak agak pun raja duk gitu. Tak nak agak. Penyakit dia kena. Orang kapur pun kena penyakit. Mana penyakit dia tak kira. Sebab penyakit ni dia bukan manusia. Allah nak suruh kena orang ni, kena. Tak kira dia siapa. Nabi pun menipal dia. Nabi pun sakit juga. Bila Allah takdir, bila Allah nak kena ke kun tu kun untuk dia sakit, maka fayakun, maka jadilah sakit dia. Tu sama saja. Mereka tidak boleh memiliki kuasa kematian itu, mematikan, menghidupkan, mati tak ada. Begitu juga mereka tidak memiliki kuasa kehidupan, tidak juga. Dan mereka tidak boleh memiliki kuasa nusyur, menghimpun keserentak manusia selepas manusia mati, seperti Allah boleh buat. Allah boleh menghimpunkan manusia yang awal, iaitu Nabi Adam AS, sehingga pada manusia terakhir semuanya dihimpun pada mahsyar. Nusyur tu maknanya hari manusia dibangkit daripada kubur, dikerah pergi ke satu tempat yang dipanggil mahsyar itu. Mahsyar ini tempat dihimpunkan manusia seluruhnya, yang mana gambarannya tak ada separuh pokok, berpadal, jarak pada kuku, tak ada bukit, tak ada sama pada bola. Mahsyar sama saja manusia itu. Mereka tidak memiliki, wala yamlikuna idza ba'athahumullah. Mereka tidak boleh memiliki apapun apabila Allah bangkitkan mereka. Cuba tengok bila bangkit dah akhirat. Nabi SAW pun telahnya bagai semua kita. Nabi sebut pada Aisyah, dah telahnya bagai. Nabi sendiri pun telahnya bagai. Dalam riwayat Aisyah kata malulah gitu. Nabi kata tak ada, masa-masa manusia tak mikir dah malu. Manusia tak ada nak tengok hok ngita-ngita ni ketika hati senang. Ngita nyudu nak itu ketika hati senang. Dah hati sabuk buruk tak nampak gapo. Sebab tu hukum dakak pegel orang ketika orang lemah pun dia tak ada dah hukum. Pakai tak boleh sentuh kulit, tak ada dah tu time tu. Kita accident ataupun orang accident, orang lemah dia gatal kita boleh hakak dia, boleh, tak ada hukum di situ. Harus dah tu. Pada ketika tu. Gak ni di pada mahsyar teruk lagi. Tak ada dah perasaan malu nak ngita, tak ada dah. Tak suruh using lah tu. Dia disebut Nabi lah, yang Nabi Muhammad SAW yang mula-mula dipakai ke pakaian. Tapi kok mana bila lahir tu serupa seperti dilahirkan. Telahnya bagai semua. Tu isyarat bahawa serupa manusia ni sama saja. Selepas tu kalau nak ada kelebihan pun, kita semua pun lepas tu ada kelebihan. Kelebihan tu bergantung pada amalan kita lah. Kau jadi nampak cerah habis anggota wuduk, boleh tidak panah. Tu selepas tu. Wa talabahum illa an yaqifu amama rabbihim khadi'ina mustaslimin. Dan Allah tidak arahkan mereka, Allah tidak minta, Allah tidak tentukan mereka, melainkan mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan khadi'in, dalam keadaan tunduk, hina, mustaslimin, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ta'in, ta'at, munqadin, dan diarah. Semua manusia pada waktu diarah. Tak ada dah arah atas dunia ya. Bila di hadap akhirat dia sebenarnya diarah. Lah ni kita mungkin kita pengaruh kita arah tu arah kemudian marah kata dah. Atau atas dunia. Akhirat tak ada. Semuanya munqadin, semua mereka dihalau, diarah. Allah suruh pergi situ. Tu manusia hakikat sebenarnya. Jelas sangat berdasar pada ayat ni. Tu tengok kan. Jadi hak ni kalau kita perhati dalam tafsir, dia sebenarnya agak lain lah sikit cara dia, tapi kemah cara dia. Mana ayat tu Allah SWT nak ayatnya manusia ni tak ada kelebihan apa. Semuanya Tuhan belaka, Allah belaka. Sejurus sempena dengan itu juga Allah SWT berfirman dalam surah Maryam ayat 93, 94 dan 95. Ni molek sebab tu ayat-ayat ni kalau ada masa lah, cuba klik tengok tafsir. Ikutlah tafsir mana, cuba tengok. Misalnya surah Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda
laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Jelas mana ayat ni. Apa maksud dia? Semua manusia, setiap makhluk Tuhan yang berada di langit-langit dan di bumi datang bertemu Tuhan Ar-Rahman di hari akhirat dalam keadaan abdan, hamba abdi belaka. Tak ada istilah dunia sudah hilang. Pangkat dunia sudah hilang. Dia mati sekali yang dalam kubur waktu tu. Tak ada. Pakak tu matilah lalu, tak ada apa dah. Cuma orang panggil setengah tu lepas mati witan seri dah. Tak apalah, itu dunia. Boleh lah tu, tak ada masalah. Kita tak usah kata biduk lah tu. Nah, enggak tu bukan bagai ibadat. Lah nak pergi ke dia pun. Tapi ada kebaikan lah pada keluarga dia tu. Nah, tak apalah tu. Tapi kena ingat bila hari akhirat, bila manusia bangkit, tak ada lah. Dan Allah Subhanahu dia nak menjelaskan manusia saja bangkit ataupun apa ni makhluk lain pun yang ada keperluan. Tentu manusia, misalnya keperluan binatang, dia ada kisah manusia. Syaitan iblis tu kena berlaku sama berlaku. Tu kena lah tu. Kalau malaikat ke apa tu memang sebab dia mukallaf malaikat ni. Syaitan ke apa tu memang dah. Tu memang kalau tu kita pun akan minta dengan Tuhan kalau dak tu. Syaitan tu memang lah. Baik, binatang begitu juga. Bukan semua binatang yang ada masalah, yang tidak disesatkan, dia dianiaya oleh manusia, dia dibangkit. Kalau sama-sama dia tu tak ada masalah. Misalnya pelaga beri ke, misalnya pelaga kor, nak cocok muka, nak selagi derah tu. Tu menzalimi binatang ataupun binatang yang dizalimi oleh manusia. Tu dia dibangkit, dia maksudnya untuk supaya pembalasan pada manusia tu lah. Dihakimi untuk tu dihakimi. Lepas tu dia tak ada surga neraka, dia hapus gitu riwayat dia tu. Gitulah dia tu. Sebab dia bukan mukallaf, tidak ada taklif kepada dia tu. Baik. Sebab dia tu tidak ada akal. Tak apalah tu. Laqad ahsahum illa atir rahmani abda. Semua tu makhluk di langit dan di bumi tu, mereka akan bangkit bertemu Tuhan Ar-Rahman dalam keadaan hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Demi sesungguhnya Allah akan hitung mereka, mana malaikat lah maksudnya. Dan Allah akan kira mereka dengan tepat. Ada kira sungguh, tak terlepas. Bila Allah kira, dia tak akan hilang, tak akan salah lah. Kalau manusia ni boleh jadi salah pada hal tu, kira-kira beberapa dah tu, peringkat dah kira tu salah lagi. Kadang-kadang buat salah kira tu. Salah tu suku. Allah ni tidak. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan masing-masing mereka tu akan datang kepada Tuhan pada hari kiamat secara individu, seorang-seorang. Duduk di pada mahsyar tu suku, Allah panggil seorang-seorang mari dalam mahkamah. Tidak diiringi oleh mana-mana peguam kecuali orang baca Quran. Orang baca Quran, orang sedekah. Tu adalah hak jadi zaim yaumal qiyamah, yang menjadi pembela dia. Kalau orang tu Quran tak baca, tak tinggi seorang, tak ada orang bela. Tapi kalau orang tu baca Quran, banyak buat ibadat dia tu jadi pembela dia. Bagaimana? Lagu mana tak tahu. Apakah Quran ni Allah buat dalam rupa manusia ke? Wallahu alam. Tak ada ulama boleh sebut. Tapi Quran akan bercakap. Jelas dalam riwayat. Dia kata orang ni sahibul Quran. Dia ni baca Quran di atas dunia dulu. Jadi Al-Quran minta supaya dia dimasukkan dalam surga. Permintaan daripada Al-Quran itu. Jadi sore-sore ni fardah, sore-sore pergi. Nak jumpa Tuhan. Masuk dalam mahkamah Allah. Tak ada sebelah di mahkamah Allah ada keluarga boleh masuk juga no. Tengok ada juga anak-anak di belakang tu. Ni tak ada. Sore dijumpa Tuhan. Cuba gambar lagu mana. Enggak tepat, tak pernah pergi. Enggak ingat pun tu hawi dulu atas masuk duk atas dunia ni, kacakaklah aku ni dia tak ada. Tu juga dia mari berasa macam-macam mari. Imajinasi manusia tu tak hilang, tak Allah kembalikan balik. Situ sendiri tu dia rasa neraka dah. Dia akan berasa. Setiap manusia akan berasa. Neraka, gerah banyak kita ni. Dia akan berasa gitu. Fazahara annahu huwal mutasarrif wahdah wa annahu la yamliku ahadan ghairahu wa la yumkinuhu fihi.
wa anna an-nas ya'tuna rabbahum furada la yamna'u ahadun akhara wa qad tazafaratil ayat ala dhalika wa kathurat. Jelas melalui ayat ini bahawa Tuhanlah al-mutasarrif. Tuhanlah yang sebenarnya yang mengendalikan hari akhirat. Allah saja, tak ada orang lain. Dia buat urusan hari itu, nak urus Allah sajalah berdasar pada ayat ini. Pada hari itu tidak ada sesiapa pun boleh menguasai orang lain. Tak ada. Hari atas dunia ni boleh lah. Ni rakyat kita. Kita ada polis, kita ada tentera, kita ada gini, kita ada saing kita. Semua kita ayah boleh kuasai anak kita. Sekurang-kurangnya. Kita boleh menguasai saing kita kerana kita kaya, kerana kita pandai. Atas di hari akhirat tak ada. Seseorang itu dia hanya fikir diri, dia tak fikir dah lalu. Sehingga mak dengan anak dalam Al-Quran sebut gitu. Dan dia tidak boleh menguasainya, tidak boleh memiliki dan tidak boleh memberi kekuasaan kepada dia untuk memungkinkan dia menguasai orang lain. Tak ada juga. Pada hari itu manusia datang bertemu Tuhan mereka furada, secara sorang-sorang, tidak ditemani oleh sesiapa, dan tidak ada sesiapa boleh menghalang orang lain. Tak boleh nak sekat, tak ada kuasa sikit lah bu. Sehingga nak sekat jangan pergi, tak boleh juga. Bila Tuhan panggil, dia panggil nama atas dunia. Dalam hadis bu, panggil nama barak, panggil nama sudahlah. Panggil nama. Hak dia panggil pula malaikat. Tak tahulah bunyi lagu mana suara ni. Panggil nama supaya nama atas dunia ni. Sebab tu nama tu kena buh molek nama tu. Jangan buh nama ikut kursi. Memang den orang tidak sokot dah, tapi malu dia boleh kecak Arab belaka di hari akhirat. Orang Jepun, orang mana boleh kecak Arab belaka. Kita hari ni tak boleh bahasa Arab boleh, tapi jangan dia tunggu denu lah. Ya kalau boleh mengaji lalu bahasa Arab ni lah. Biar boleh atas dunia ni lagi semolek-molek je lah. Aku tak kata lah, aku tu tak boleh ustaz. Beres kita baca kitab denu. Tak ada beda dah baca kitab di syurga tu. Dia tak ada nikmat dah baca masa tu. Dia nikmat lain. Kita belajar lalu bahasa Arab ni. Gitulah. Waqad tazafaratil ayat ala dhalik wa kathurat. Sesungguhnya bertimur-timurlah banyaklah ayat-ayat sebegini, contoh sebegini yang menyebutkan tentang bagaimana Allah menguasai sepenuhnya makhluk dia di hari akhirat. Seperti ni atas dunia ni. Cuma atas dunia ni Allah tidak tunjuk dengan jelas. Bagi seseorang tak nampak. Sebab dia berasa dia boleh buat, dia berasa boleh kuasai. Kalau dia nak boleh. Hari akhirat tadi. Sebab kehendak manusia ada juga di hari akhirat, tapi dia tak dapat. Kalau kira nak molek belaka, tapi tak jadi gitu. Atas dunia ni kalau nak molek, kadang-kadang banyak jadi molek kita nak. Kita nak ni boleh ni, nak ni boleh ni, banyak Tuhan beri. Orang kafir pun boleh, orang Islam pun boleh. Jadi seseorang dia tak nampak Tuhan ni kuasa tu. Tapi di hari akhirat, tapi Tuhan ayat dah dengan Quran, dengan hadis. Orang agama dia berasa dia minum air pun sebab tu orang Islam kada jadi nak minum air, bismillah. Lepas minum air, alhamdulillah. Nak ayatnya kita boleh minum air, berasa hilang dahaga Allah tu. Jadi dengan doa-doa, dengan zikir baca tu nak as-samad, nak kembali pada Allah belaka. Tu hakik. Orang Islam dah awal-awal lagi dilatih. Sebab tu dia tak kejut lah mana saya. Tapi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, dia terkejut. Dia tengok beza tu jauh seperti dia dah anggap atas dunia. Tapi orang Islam dia sudah bersedia lebih awal. Dia tidak terkejut buruk lah sana tu. Kira-kiranya. Sesiapa yang membuat man ta'ammala fi ayatain atau ثلاث من الآيات الكثيرة التي سردناها والتي لم يتسع المجال لذكرها عرف الفرق بين الشرك والتوحيد وتجلت له حقيقتهما وقد آن الأوان لأن نذكر الخلال والأعمال التي خصصها الله بذاته العلية ولم يأذن لغيره أن يكون له نصيب منها وهي كثيرة يطول ذكرها ولكن لا بد أن نخص بالذكر منها ما يستطيع القارئ الفهم الذكي أن يقيس عليها ويميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. Sesiapa yang memerhati dua ayat ini ataupun tiga ayat ni, dua ayat ni ataupun tiga ayat berdasar pada wakah lah.
Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang kami muatkan dalam kitab ni lah, yang mana tidak ada ruang lah untuk kita sebut semuanya. Banyak lagi ayat lain yang tidak disebut sini, tidak ada ruang untuk sebut, tidak jadi besar sangat lah saya kitab ni, gitu maksudnya. Arafal farqa, kalau orang ngajar Arafah tu dia panggil jawab syarat, situ duduk. Mana syarat dia? Man tu dia panggil, man itu man syartiyah dia panggil. Sesiapa yang perhati ayat gini-gini panjang dia, maka dia Arafah, dia akan faham perbezaan, maka dia akan fahamlah, pasti dia akan faham perbezaan antara syirik dan tauhid, dan akan jelas kepada dia hakikat syirik dan tauhid. Tu. Sesungguhnya dalam ruangan ini kami hanya mampu menyebutkan contoh-contoh ciri-ciri dan amalan-amalan yang Allah khususkan dengan zatnya yang maha tinggi saja. Banyak lagi tak sebut orang lain. Hak ni tu yang kita ni sebut tentang Allah saja. Nabi tak lagi tak sebut lagi. Sebut tidak semua, sebut tu kira-kiranya sebagai contoh untuk kita fahamlah. Dan Allah dan ciri-ciri dan amalan-amalan yang khusus pada Allah tu, yang Allah tidak izinkan diberi kepada orang lain, yang mana orang lain tidak ada bahagian daripada itu. Misal contoh kita untuk berdoa, minta sesuatu, hak tu memang Allah khusus pada dia. Allah tidak izinkan kita minta dengan orang lain dalam perkara-perkara yang manusia tak boleh nak buat. Minta tolong dengan manusia boleh dalam hal-hal keduniaan lah, hal-hal yang manusia boleh buat. Misalnya nak akad rumah zaman dulu kakak rumah buat bubur sekawah. Saya ingat kapung saya dulu, saya dah tengok orang akad rumah tu jauh dia pindah rumah tu, usung rumah tu, dia usung rumah sekapung tu, bubur sekawah buat. Saya dah tengok tu, tapi rumah tidak besar apa, rumah lain lah. Rumah tapi rumah mana pun sekapung tu, rumahnya berat. Dia bos randai habis tak sebirai rumah dia akak. Saya akak dah. Hak bawa toko siap nak letak tu. Kerja eskapung. Tu cara orang zaman dulu. Hak tu minta tolong lagu tu tak apa. Kata tak boleh tu syirik, kena minta dengan Allah juga. Hak tu. Orang faham tu. Manusia tak akan keliru benda-benda lagu tu. Tak akan keliru. Bahkan kalau dia buat minta tiba-tiba terakak diri, tak ada siapa berani duduk atas rumah tu. Mudah rasa lah. Dia doa malah, doa tu dah tasih dengan minta tolong dengan Allah, kuat ngaji tauhid kan. Tasih. Tiba-tiba terakak sungguh rumah. Jadi hidup ali sungai tu. Neng dia nak duduk. Tak duduk cari rumah sewa. Apa tu? Sebab manusia faham. Sebenarnya manusia faham ni kuasa dia, ni kuasa orang lain, ni kuasa dia faham. Sebenarnya. Tu. Sebab tu dalam bab minta dengan manusia ni boleh katakan manusia ni faham, ni manusia boleh buat. Tapi jadi silap tu apa? Sebab benda tu sudah jadi akidah. Dia jadi silap tu sebab dia sudah silap anggap silap ni akidah. Tu jadi silap. Kalau selagi hal tu betul, dia tak salah. Sebab tu dia kena betul tu. Dia jadi gini tak apa sebab ada kesalahan sudah berlaku tu. Dia sudah berlaku rosak. Sebab tu dia sebut munharif. Sebab tu dalam kitab disebut munharif ni orang sudah melencong daripada fasa. Gitu. Guru saya sebut dia kata kalau kita tengok makan ni, kita tak tahu siapa dia, mari siapa dia, kita tak akan dah. Sebab kita tahu pada hal tu tentu ada orang buat. Sebab manusia ni, sebab ayatnya fitrah manusia, dia nak tahu siapa dia buat. Fitrah manusia, Allah sama jadi dengan manusia. Sebenarnya tujuan nak tahu tu dia nak sembah lah, dia nak anggap hebat lah. Tu ya manusianya. Kalau kita kata falsafah orang Hindu lah, kata apa dia anggap lembu ni makhluk suci apa? Sebab lembu ni semua sudut memberi manfaat kepada dia. Tahid dia, air kecing dia, habis dia guna belaka. Kalau duduk atas ni tu tai lembu tu. Tai lembu dia campur dengan air kecing, dia campur dengan darah, dia kacau dia jemur. Lepas tu bila dia nak buat tu dia ambil sikit, dia blender tu. Dia blend, lepas tu dia campur darah, dia bos sini. Semua tu lembu belaka tu. Daripada unsur lembu belaka. Bapa letak sini. Nak ayatnya sini tempat paling mulia ni. Dia akal manusia.
tutup sini sebagai nak menzahirkan ubudiah dia terhadap lembu tu lah. Sebab tu dia tidak tak atas belakang, dia tak nampak, dia kena tak sini. Sebab tu manusia ni tepat mulia. Sebab tu manusia kalau dia sebab tu kita dilarang nak memuliakan manusia, dia kena ada hak dia. Tak boleh buat lebih. Sebab tu tak boleh sujud. Sujud ni rapat dah tempat paling mulia. Sebab tu tak boleh kita pendah rokok. Pendah tu pendah kepala lah kan tu. Dia tak boleh. Dia ada hak dia. Jadi kalau kita perhati manusia ni sesak mana-mana pun dia ada ciri kesamaan dia tu. Kepala dia. Mesti ada. Dia tunduk, setengah tu sujud, setengah tu memang rapat tu. Memang dia kepala tu. Dia sama saja mana-mana pun. Jepun dengan Asia memang Jepun sebenarnya dia hormat dia. Dalam kalau dia tidak itu pun maknanya mana dia menggunakan kepala tu. Hak tu asah sungguh tu. Asah sungguh tu. Sebab tu kalau kita dalam semaya kepala kita ni tak boleh kita nak tengok tempat sujud, tak boleh duduk lelah gitu, tak boleh. Walaupun semaya tu sah. Selagi tidak beredar dada ni tak. Tapi kukuk mana pun itu sudah lara dia panggil. Dalam istilah ni panggil lara tu. Baik, seterusnya jadi kalau nak sebut panjanglah perbincangan, kalau nak sebut belakang sini, tetapi mesti, tetapi tak dapat tidak. Kita sebutkan juga secara khusus minha sebahagiannya dengan kadar yang mampu pembaca faham dan pembaca yang bijaksana mampu kias kepada yang lain yang tidak disebut. Dan dengan contoh-contoh ini dia mampu membezakan di antara yang benar dan yang palsu, petunjuk dan kesesatan. Kira-kiranya dia mari contoh sini. Misalnya dalam doa sebagai contoh. Doa ni ke ibadat. Tak ada khilaf tu doa ni ibadat. Doa mukhul ibadah. Tu sebut doa ni, berdoa ni bukan sekadar ibadat tapi mukhul ibadat. Doa ni dianggap sebagai otot. Otot ni bukan otak, otot ni. Kemudian kita sendi ni. Ni. Tak ada hang ni, tak berfungsi manusia. Cuba bayangkan kalau nya jam hang ni. Straight gitu. Kaki pun katakanlah lutut ni jam. Kita tengok setengah orang ke dia rosak wagomok dia. Wagomok dia panggil dia tak ada bahasa itu. Kelantan panggil wagomok. Gila apa ayah nak yang ni. Moga dalam hadis ada sebut. No ya wala wagomok. Kelantan halal. Wagomok ada dua. Hak jenis hak boleh buat tiga seria tu. Patut ni ada sini. Yang mana hak tu sebagai butir. Kalau butir kalau basikal kan dia gok dengan ada butir. Hak ni pun dia boleh fleksibel. Jadi hak tu rosak tu sudah. Katakanlah rosak jadi straight dah. Tak ada. Tak ada muh dia tu dah. Dah ke mana manusia? Perabot. Cacat lalu, panggil cacat lalu. Begitu juga ibadat. Kalau tak ada doa cacat. Mana pentingnya dia tu. Bukan sekadar ibadat tapi otak ibadat. Mana pati ibadat. Pentingnya doa tu. Jadi maknanya benda tu dia khusus. Sebab tu doa ni bagai khusus. Disiplin dia tu. Dan pada doa tu dia ada unsur takbirullah, unsur membesarkan Allah. Sebab tu kita alhamdulillah kan, start dengan alhamdulillahirabbil alamin, bau selawat ke Nabi. Tak boleh dah kita sebut nama orang lain selalu. Tapi manusia ni dia sebut juga apa? Nak menggambarkan i'tiqad dia terhadap wali tu, terhadap orang sufi tu. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu. Waktu disebut nama ila hadratik syekhil kiram gini. Disebut nama tu jala-jala panjang pada mula-mula dia. Syekh Hasan. Syekh Ali. Habis semua. Cuba dengar. Saya dengar dalam internet tu di kubur Habib Nuh tu. Kita sebut Habib Nuh ni, Habib Nuh kita tak tahu, kita surah Tuhan dia tu. Kita tak tahu lagu mana dia. Saya rasa Habib Nuh tak ajar gitu. Kita harap gitu. Sepatut kenali Tok Selehang. Saya rasa dia tidak ajar gitu. Lepas tu kalau kita suruh, kita tak usah kata gapo lah sebab kita tak tahu. Hak tu dia dengan Tuhan. Gitu. Cuma kita tahu hak hidup, hak kita tengok, hak menganggap hak tu masalah. Dia tu dia dengan Allah SWT, dia mati dah kan. Tak usah kata gapo. Sebab Habib ni kita sebut nama ni ayat orang sesat. Kerana memulai kita. Apakah dia mengajar orang sesat? Wallahu a'lam. Kita harap tidak. Dan kita doa kebaikan kepada dia. Doa minta sebut terus, sebut nama dalam doa ni ada tak? No, kalau kita tak usah kata syirik selalu pun itu tentu dah doa tu. Tentu tu. Patut kita tentu sebut nama mana sahabat Nabi dalam ketika khutbah terakhir khutbah yang kedua. Hak tu tak apa ada dalil. Tak ada dalil. Tak apa tu. Tapi tak boleh kita nak kiyah-kiyah terlalu.
Nabuh nama orang lain kata. Nah. Kita suruh kita PT kata email sikit kita tebuk kata nama tok guru saya dalam khutbah. Tebuk gag. Lepas mana punya lain. Nah, sekarang sahabat sebut Arba'atul Khafa'ir Rasyidil Mahdiyin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib. Nah, pah tu bi. Wa Habib bin Nuh misalnya. Kau apa jadi kejut. Mana lain pun ni. Ni khutbah bersih mana ni? Nah. Apa tu? Sebab perkara tu perkara yang tidak biasa. Tapi kalau dia menguasai, dia sebut tu. Lain dia doa dia sebut. Benda tu bahaya. Sebab apa? Sebab doa ni khusus sangat. Itu ibadat yang khusus. Tak boleh. Baik. Cuba tengok tajuk yang seterusnya. Tajuk yang seterusnya tu. Kita ambil sikit lagi ni. Tajuk, cuba tengok tajuk. Dia susun tu. Al-ilmul muhit asyamilu min khasa'isillahi ta'ala. Ilmu yang tidak terbatas. Saya terjemah gitu. Asal dia al-ilmu tu ilmulah. Al-muhit tu yang merangkumi, yang meliputi. Asyamil yang merangkumi. Maknanya tahu semua perkara maksudnya. Jadi saya terjemah ilmu yang tidak terbatas adalah merupakan ciri-ciri khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tahu semua perkara. Apa maksud tajuk dia ni? Kalau kita baca bawah kita akan boleh faham apa dia sebenarnya kehendak tajuk tu. Wa fi muqaddimati hadhihi al-umur annahu min sya'nillahi wahdah an yakuna hadiran wa naziran fi kulli makan. Ya'lamu ma daqqa wa jalla wa ba'uda aw dana aw khafiya aw zahara la takhfa alayhi khafiyatun fi ayyi waqtin la farqa fi dhalika bayna nurin wa zulmatin wa bayna samawatin wa ardin wa bayna qulalil jibal wa aghwaril bihar. هذا العلم المحيط الشامل لكل زمان ومكان الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة صفة خاصة بالله تعالى لا يشارك فيها أحد. Sekat dulu Jadi dalam mukaddimah tajuk-tajuk ni semua, dalam mukaddimah perbincangan ni mukaddimah baru ni. Mobil itu mukaddimah ni. Dia nak start sebenarnya nu al-faslul awal muka surat 45 ni. Fit tahdhir anis syirki. Hak duk kobai molek ni tak. Mukaddimah baru ni. Tak habis lagi ni. Hak ni saat sebenarnya. Bab syirik sengaja dia bincang di fasal pertama tu. Muka surat 45 tu. Mukaddimah pun dia orang selak mukaddimah tu. Dia buka langkah tu kena dah. No. Dia ketika dia buka langkah tu dah, orang panggil bunga dia tu kan. Kemudian dia panggil tu buah dia situ dah. Situ tu kena dah kalau masuk tu dah. Hak ni pun dia wis lalu. Dalam mukaddimah semua ni, dalam tajuk-tajuk perbincangan mukaddimah ni sudah terdapat dah sebenarnya perbincangan berkenaan dengan keadaan Allah, dengan kedudukan Allah yang esa, yang mana Allah itu hadiran, sentiasa ada, sentiasa melihat di setiap tempat. Allah tu ada di mana-mana, tidak bertempat lah maksudnya. Tidak kata sebab kita bila ada sini, tak ada lah kita rumah. Kalau kita mari sini makna kita mengambil ruangnya rumah ni. Sebab kalau mari ramai jadi tak muat. Sebab setiap orang dia mengambil ruangan. Jadi sifat mengambil ruangan sifat makhluk yang jamadat dia panggil. Kalau orang ngaji itu dia bahagi tu lah. Bila benda tu bila jamadat, benda zat yang bersifat jamadat, bukan sifat bukan dalam bentuk apa ni tasawur ataupun abstrak kita kata, maka dia mesti mengambil ruang. Ni seramai ni kita kata. Kalau mari 2-3 kali lagi tak muat, ekor menjadi tak wadah. Apa sebab dia mengambil ruang, dia mengeluarkan haba yang berbeza. Tapi Allah ni tidak gitu. Allah ni sentiasa ada semua. Kita boleh minta kita duduk mana pun, tak ada masalah. Sebab dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha mengetahui. Ya'lamu, dia nak sahabat Allah. Penting hak ni kita tekan ni. Sebab hak ni lah yang membezakan Tuhan dengan makhluk tu. Ya'lamu ma daqqa wa jalla. Allah ni dia maha tahu, serupa. Dia tahu benda halus, benda besar serupa ya. Manusia tidak. Benda halus dia tak nampak. Kalau nampak pun tak terang. Benda besar dia nampak. Itu beza. Maknanya penglihatan manusia tak sama. Allah ni tak ada beza. Tak ada istilah susah pada Allah. Tak ada. Dan tak ada istilah jauh dekat kepada Allah. Sebab kita jauh tu duduk tu nak pergi kena orang awal kita ni. Nah.
Allah tak ada. Tak ada istilah tu. Manusia je ada. Khafiyah, tersembunyi atau nyata, itu istilah manusia. Untuk Allah tak ada. Tidak tersembunyi kepada Allah apa yang tersembunyi pada mana-mana waktu pun, sama sahaja. Sama sahaja. Apa yang berada di tengah bumi ni, dalam bumi dengan ada di belakang bumi ni, sama sahaja bagi Allah. La farqa, tidak ada beza. Semua itu bagi Allah antara cahaya dan kegelapan. Kita, mata kita ni alat untuk melihat. Tak ada tu tak boleh tengok, rasa tu tak boleh tengok. Kita boleh melihat ni bila ada bantuan benda lain. Cahaya, dalam gelap tak nampak. Dalam gelap tak nampak. Tak ada beza bagi Allah antara langit-langit dan bumi, tak ada beza. Pengetahuan Allah, kekuasaan Allah. Dan tidak ada beza bagi Allah antara puncak bukit dan dasar lautan itu. Tak ada beza bagi Allah. Sebab kita sah ke dasar. Kadang dalam puyuk tak nampak ada dasar dia tak. Ada semua, ada gapo masuk. Sah ke dasar lautan. Hadzal ilmul muhit asyamil. Ini adalah ilmu yang muhit, yang syamil. Muhit mana? Yang meliputi, yang merangkumi bagi setiap zaman dan tempat, yang mana tidak akan terlepas pandai daripadanya walaupun sebesar zarrah. Ini adalah sifat khusus kepada Allah sahaja. Tu. Ni dia kena ingat ni, dia setahai kita ni dia akan sebut mukaddimah dia penting, sebut apa. Tu Tuhan. Patut manusia ni lagu tu lah. Ya kamu duk semua manusia tu apa? Kalau kita bahasa Kelantan gitulah. Dia buat mari dulu. Mukaddimah gini. Ni akidah kita gini. Dah apa ya tak say Allah belaka? Ya kamu duk anggap orang lain lagi ada lagi tu apa? Tu cara dia. Ini sifat khusus pada Allah. Tidak ada sesiapa boleh berkongsi sifat ini dengan Allah, tak ada. Tu. Faman kana yalhaju bismi ahadin minal khalqi wa yunadihi qa'iman wa qa'idan wa an qurbin wa bu'din wa yastasirhu wa yastaghithu bi inda nuzulil bala wa daf'il a'da wa yakhtimu khatamatan bismihi aw yuraqibuhu wa yarkazu fikrahu alayhi wa yusrifu himmatahu ilayhi mutamaththilan suratu ka'annahu yushahiduhu wa ya'taqidu annahu idza zakara ismahu bil lisan aw al qalb aw tamathala suratahu aw qabrahu wastahdara ma alima bidzalika wa arafahu wa annahu la yakhfa alayhi min amrihi syai'un wa annahu muttali'un ala ma yantabuhu min maradin wa sihhatin wa usrin wa yusrin wa mautin wa hayatin wa huznin wa sururin wa la yanfa'uhu bi syai'in minal kalam. Orang fau tu wala yatfauhu bi syai'in minal kalam wa tantiqu bihi shafatahu wala yusawiruhu hammun minal humum wala yajulu bi khatiri ma'nan illa wa alima dhalik wa tala alayhi kana bidzalika musyrikan wa kullu dhalika yadkhulu fi syirki. Ni disebut ni hikmah cara dia ni. Faman kana, sesiapa yang yalhaj ni maknanya ni sebab kita ke dalam hati Allah tu dia dipanggil yalhaj bismi ahadin minal khalq. Sesiapa yang ngatik lah kita kata, sesiapa yang ngatik dengan sebut nama orang lain daripada mana-mana makhluk dalam hati, tak boleh sebab kita kan tak dalam hati kita Allah subhanallah teringat mari kadang-kadang setiap buat kata subhanallah dalam hati. Tu dia menggejolakkan, menyemarakkan nama orang lain, duk sebut, duk ingat dalam hati, dan dia menyeru nama orang lain selain Allah, sama ada ketika berdiri atau duduk, ketika dekat dan jauh. Dia bertempik dan minta tolong dengan sebut nama selain daripada nama Allah ketika turun bala, wadaf'il ada, dan sebut nama selain daripada nama Allah untuk mempertahankan diri daripada a'da, daripada musuh-musuh. Dan dia menyudahi segala perbuatan dia dengan sebut nama orang lain daripada nama selain daripada Allah, ataupun dia sentiasa tarakub ni memberi perhatian kepada nama orang lain selain daripada nama Allah,
Dan dia memusatkan, memfokuskan pemikiran dia kepada orang lain, nama lain selain pada nama Allah. Dan dia habiskan tenaga dia untuk orang lain, bukan kerana Allah. Dalam keadaan dia menggambarkan rupa orang lain, seseolah orang lain itu sedang memerhatikan dia. Misalnya muraqabah lah, muraqabah. Dia duduk buat sesuatu, guru duduk tengok dia, menyebabkan dia jadi tak berani nak buat sesuatu. Misalnya. Dan dia meyakini bahawasanya bila disebut nama seseorang itu selain pada Allah, dengan lidah ke, sebut dengan hati ke, ataupun dia gambarkan rupa orang itu dalam minda dia, ataupun dia gambarkan kubur orang itu dalam minda dia, ataupun dia hadirkan hati dia, hadirkan rupa ataupun kubur orang itu dalam minda dia, dia yakin orang itu tahu. Bila dia buat gitu, dia yakin makna orang itu tahu. Dan orang itu maknanya setiap dia buat, alima bidzalika wa arafahu. Makna orang itu tahu dia buat gitu, dia yakin. Bila dia buat itu, dia tahu orang itu tahu. Dan sesungguhnya tidak tersembunyi kepada orang itu, tak kira lah dia buat siapa dia selain pada Allah, daripada urusan dia sikit pun, ataupun orang itu tahu keadaan yang dia hadapi, sama ada dia sakit ke, dia sihat ke, dia susah ke, dia senang. Sedangkan kawan tu duduk jauh, dia berasa gitu. Dan hidup ke mati ke seorang tu, jadi guru tu tahu, orang sufi tu tahu, wali tu tahu, sedih, senang. Dan apa yang ia bisikkan daripada kalam pun kawan tu boleh tahu. Dan apa yang dia sebut dengan bibir dia pun kawan tu tahu. Dan apa yang kesedihan, apa-apa jenis kesedihan yang menguasai diri dia pun kawan tu tahu. Apa yang terlintas dari hati dia, makna ni dia tak sebut, dia terlintas dari hati, kawan tu tahu. Melainkan semuanya kawan tu tahu. Wattala alaih, kawan tu boleh memahami perbuatan itu adalah syirik, walaupun dia tidak menganggap kawan tu setara dengan Tuhan. Ada sikit tak apa dah, dia tidak perlu banyak benda-benda gini. Tu bahaya tu. Dan masalahnya bila yang anggap luar daripada manusia biasa, dia akan marilah benda tu. Tu bahaya tu. Kenapa dia seru nama? Baik, kita tanya. Wa kullu zalika yadkhulu, semua itu termasuk dalam syirik. Kenapa seseorang itu bila dia berdoa dia sebut nama apa? Kita nak tanya, buat apa? Kalau kita tanya, dia kata kerana dia ni orang rapat dengan Tuhan. Bila kita sebut tu, mana Tuhan beri perhatian lah pada doa kita. Dia memang dia jawab gitu. Taklah kita tanya dia, hak Tuhan awak sebut, tapi ya boleh jadi sebut gitu tu buat apa? Dalam hati tu tentu dah dia akan ada keyakinan bahawa orang ni mesti dia boleh dengar ke tidak doa awak ke dia, minta awak ke dia. Kita minta dengan Allah, kita duduk bawah rumah, duduk atas pucuk kayu, duduk atas kereta api, duduk atas minta, duduk mana-mana minta, dalam jamban Tuhan tahu, Allah tak, Nabi tahu boleh minta. Apa tu? Apa kita minta gitu? Kerana Tuhan Maha mengetahui. Dan kalau kita tidak minta dengan mak kita tu apa? Mak tolonglah mak. Sebab kita tak ada anggap benda pelik-pelik pada mak kita. Kita tahu dah mak kita minta, mak kita tak tahu, mak kita duduk Mesir, mak kita duduk sini. Tapi kenapa dengan wali tu, dengan orang-orang tertentu, dengan guru-guru tu, dia sanggup minta gitu apa? Wahai wali, wahai tuan guru, kerana ada anggap bahawa kawan tu pun keramat situ masih boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, dia minta awak dia seru nama awak dia. Tu maksud dia ni. Tu punca yang buat begitu tu. Sebab kita minta dengan Allah. Lepas tu kita sebut nama Nabi, kita bukan minta dengan Nabi. Tu kerana ada hadis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Kita selawat pada Nabi. Itu kerana disiplin doa. Ada hadis. Tu ada dalil tak sekiralah tu. Bagi ada dalil ni kita tak faham apa kita kena buat. Sebab saya Ali kata lah, kalau agama ni aku boleh fikir ngakak, aku basuh di tapak kaki, bukan atas kuah kaki. Faham duk kuah kaki tu. Kalau orang kat sekolah budak-budak tak faham. Kuah kaki atas ni lah, kuah kaki lah. Kalau orang muda tak faham tu. Atas kuah kaki neng dia kuah ke penyu tak tahu dia tu. Kita sapuh kan, kita sapuh di atas. Padahal cuma bawah. Saya Ali kata kalau agama ni boleh fikir ngakak, bagi-bagi ibadat ni aku sapu bawah. Hak tu logiknya. Tapi tak jelas dalam hadis Nabi sapu di atas, maka sapu di atas. Jadi bab ibadat ni lagu tu. Jangan kita kreatif dalam bab ibadat. Kita kreatif dalam bab lain. Kena jaga tu. Kita perhabislah sikit lagi Wa yusamma hadzal naw', baru dia ada sebut segini.
bahagian ini ni, bahagian yang saya sebut sana ni, kita duk bincang sana ni, yang saya sebut sebagai termasuk dalam syirik tu, syirik gapo? Apa nama syirik tu? Bahagian ini namakan syirik dalam bab ilmu. Mana seolah-olah kita bui kepada orang lain, dia ada ilmu walaupun tidak sepenuh ilmu Allah, tapi dia ada juga tahu perkara gaib. Maka kita sudah bui sifat Tuhan. Itu tahu perkara gaib, bukan sifat Nabi, sifat Tuhan. Bui sifat Nabi kepada manusia pun salah dah, boleh rosak dah akidah. Ni apatah lagi bui sifat Tuhan pada Nabi. Ni orang panggil al-isyrak fil ilmi, perbuatan syirik dari sudut ilmu. Iaitu maksud syirik dari sudut ilmu iaitu menyabitkan satu sifat, iaitu sifat ilmu yang tidak terbatas kepada orang lain selain pada Allah. Sesungguhnya kalau penyabitan ini diberikan kepada Nabi atau mana-mana wali atau mana-mana tuan guru atau mana-mana orang mati syahid atau mana-mana imam atau mana-mana salil imam. Salil ni keturunan imam. Salil imam ni keturunan imam, silsilah imam salil. Au ifrit ataupun jin ifrit. Oh, tu dia marah tu. Au jinniyah ataupun mana-mana jin, sama ada ia berkeyakinan bahawa mana-mana nama berkenaan mengetahui melalui zatnya sendiri ataupun ia mengetahui kerana pengetahuan itu dikurniakan dari sisi Allah ataupun hasil daripada Allah bui, wa qad istaqalla bihadzal ilm, dan dia telah mendapat ilmu dan dia sudah bersendirian mendapat ilmu ini, dan ilmu itu sudah menjadi satu sifat dia yang tidak boleh berpisah lagi daripada dia, maka dia sudah menjadi syirik. Gitu. Kalau dia anggap guys, ni perlu huraian lah sikit saya gini maksud dia gini. Jadi maksud syirik pada ilmu ni maknanya kita menganggap, kita berkeyakinan manusia ni ada kuasa gaib, ada tahu tentang perkara gaib, sikit atau banyak tak kira, asalkan tahu. Yang mana perkara gaib ni kita sudah maklum dah tadi dalam mukaddimah hadis kuasa gaib, ilmu mengetahui perkara gaib ni Allah Nabi pun tak boleh. Tiba-tiba kita ada yakin, ada keyakinan diri kita orang lain, tak kira lah orang tu nabi ke wali, tak kira siapa, asal selain Allah dia ada sedikit tahu tentang perkara gaib. Dan dia boleh tahu perkara gaib tu sama ada dia tahu, dia sendiri tahu, tak berkait dengan Tuhan, dia ada kuasa untuk tahu, ataupun tak, seseorang itu beranggapan dia tahu ni kerana Tuhan dia tahu. Tu. Dan dia tahu, bila Tuhan dia tahu, dengan ilmu itulah dia boleh tahu perkara gaib. Itu makna wastaqalla bihadzal ilm. Dan pengetahuan dia tahu perkara gaib itu sudah menjadi sifat dia dah, maka dia telah melakukan syirik. Sebab tu kukuk mana pun menganggap orang lain tahu perkara gaib ini, dia sebenarnya kita sudah berada di dekat benar dengan jurang syirik, dekat benar. Dekat benar, cukup bahaya tu. Bahaya kena ingat. Sebab tu dia penting sangat tu. Baiklah kita kata tak apa dia tahu tu kerana Tuhan dia tahu. Sebab Nabi tahu perkara gaib bila Allah tahu. Tak apalah tu mengenai Nabi ni terima wahyu. Enggak ada kau orang kita ni terima wahyu. Tak ada wahyu sekat Nabi ya. Sebab tu dia mudah ya, dia mudah. Baik, kita kata tahu perkara gaib. Perkara gaib ni milik Allah. Makna kalau orang tahu, mana Allah bui lagu mana? Wahyu terputus tu. Allah bui lagu mana? Kita kata ilham tu kasyaf kata. Itu barang tak pasti belaka tu. Itu barang kecek mulut tak apa leka tu. Dia berasa kasyaf. Kerana orang lain tak tahu, kerana dia nampak lagu mana? Kau syaitan buat tu, benda tak jelas belaka tu. Sebab tu bahaya. Tu. Kena beringatlah benar. Jadi gitu. Jadi kita kena faham ini untuk mengukuhkan akidah kita bahawa sebenarnya tak ada saluran, tak ada sebab untuk manusia itu tahu perkara gaib. Tak ada. Kerana itu hak Allah SWT. Kalau Nabi dulu memanglah Allah bui. Sebab tu Nabi dia tahu bila Allah bui ketika tu ya. Lepas tu tak tahu dah. Tu. Jadi kalau guru, misalnya contoh saya ingat saya sebut sebelum ni, ada setengah-setengah anak-anak murid yang mengikuti ajaran salah ni, dia kata guru dia tahu. Sebab tu dia tak berani nak kacau apa, masa-masa mana boleh tak berani. Hak tu bukan tahu seketika tu, tahu sama tu.
Sebab tu anak murid dia tak berani nak kecek. Masa mana apa tak berani nak kecek tentang guru dia? Sebab apa dia anggap tu guru dia tahu? Tu tahu sama-sama. Tahu sentiasa, bukan tahu tika-tika. Nabi tahu tika-tika ya. Tika Allah ayat Nabi tahu. Tapi bila Allah tak ayat Nabi tak tahu. Ni bahaya ni. Hak ni maksud dia. Sebab tu kita kata tuan kita ni Syekh Ismail Syahid, dia berhadapan, dia tahu. Sebab tu dia sebut tu pengalaman dia. Berhadapan dengan golongan salah ni. Gitulah. Lepas tu at-tasarruful mutlaq wa bil iradah wal qudrah al kamilah min khasaisillah. Seterusnya, boleh mengurus alam ini secara mutlak, tidak ada kuasa yang boleh sekat dengan kehendak. Sebab kita kehendak nak buat sesuatu tapi tak boleh buat. Mana orang tidak panggil mutlak lah tu. Nak tu kat nikah dua orang tapi tak boleh, dia nak saja. Buat gitu lah. Tapi tak boleh. Setengah tu boleh. Nak tu kat kereta besar, nak tu kat kaya, nak pula keiradah. Tapi tak boleh sebab dia tak ada tasarruf mutlak. Allah ni bila dia nak, dia kata kun, jadi. Itu mana kuasa mutlak. Dan kuasa yang sempurna, yang tidak terbatas, yang tidak ada kecacatan. Hak tu khusus untuk Allah. Jadi kita kena kenal Allah siapa. Lagu tu lah Allah. Jadi kalau nak minta ke Allah, tu ada nak ayatnya. Ya kamu duk minta dengan benda lain, lepas tu kamu duk tawassul ke apa tu, minta dengan Allah direct lah. Kalau Allah wi kepada wali tu, dia wi banyak mana? Wi sikit. Minta dengan dia lalu dia tak ada sebab. Katakanlah ni secara logik. Katakanlah wali tu mengatur hawi ke keramat bak ke dia. Cuba ya keramat ke dia. Orang pergi rumah dia tahu lalu orang mari, dia buat air siap-siap. Dia benci kau tu mari sama. Dia suruh klik cepat. Cerdik juga. Tok guru ni pun. Lagu tu jalalah kita kata. Lepas tu kalau tahu gitu gapo dia kelebihan untuk guna untuk selamat dunia akhirat ke percaya. Dia ni bisa ni Zahur mai rumah, mai di masjid kapu dia, asal mai Mekah. Lepas tu dia boleh masuk surga gitu? Tak ada. So, lepas tu kalau kita mai rumah, jadi kurang pahala. Lebih ke contoh ni patut pergi lebih ke kita atas mai masjid haram tu lah, lebih baik. Lepas tu untuk kita je ke dia tu tak apalah. Kalau betul sungguh boleh pahala besar dia. Kalau lagu tu sungguh kita kata dak gamna nak sekali tu ya pergi Mekah. Kalau kita nak kali mai pergi Mekah sama lah. Apa tak ada buat gitu. Ya Allah kamu ni lah. Dah kalau betul boleh sungguh pergi mai Zahur. Apa ya Zahur mai rumah juga apa? Udah lalu. Kalau sungguh lagu tu, ya Allah tu benda tak jelas, tak tahu apa leka. Cerita pasal dia sebut pula lah dalam kitab ni, kitab Bapak Sufi. Tuhan lepak dunia ni kepada orang wali. Jadi jarak tu tak ada pada al-alam bila hudud salah lagi tu. Lepak dalam kitab dah sebut. Lepak lagu mana? Benda tak tahu apa leka tu kecek lepak kan ya. Lepak jadi dekat sungguh. Iyalah kalau kita tak apa ni dunia ni lepak lagu alam mana dia tak tahu apa leka. Sebab tu dia kecekkan di awang-awangan. Tak tahu apa leka. Tapi orang sudah terima, dia boleh terima, dia sanggup pegang tu akidah tu bagi dia tu. Benda tak apa leka. Jadi benda tak boleh. Lepas tu kalau betul lah Allah boleh kelebihan pada seorang tu, Allah boleh buat gitu. Dia nak gitu apa? Akak suruh malaikat ke supaya Nabi Sulaiman lah. Boleh apa tak boleh. Lepas tu apa dia kelebihan untuk kita? Kalau dia gitu, tu dia ya. Kita nak pergi nak suruh doa ke apa je. Tak ada sanggup haus sikit apa. Lepas tu kalau tu anak bini dia lah sepatut dia nak pergi, dia tak pergi kita. Lepas tu boleh jalan atas air, tak ada faedah rasa tu. Tak ada gapo. Lepas tu kalau jalan atas air dia seorang, orang lain apa dia berani nak tupai ke dia? Anak bini dia ke kedai gitu. Orang lain awak retok pun tak ada masalah. Tak ada sebenarnya. Tak perlu. Sebab tu Islam dia tak pandai benda gitu. Sebab benda tu bukan boleh membawa manusia masuk syurga. Bahkan manusia tu tidak dianggap lebih kalau dia boleh jalan atas air, boleh tahu isi hati manusia. Sebab tu dalam kitab ni dia ada sebut. Muka surat berapa tak tahu ni, saya pun tak ingat dah. Depan ni, apakah rahsia lebih Nabi mulia tak apa rahsia dia? Tidaklah ke depan. Dalam ni kitab ni dia bicara khusus Nabi ni mulia ni kerana apa? Kerana kebal. Nabi luka, patah gigi, darah tumit Nabi. Tak kebal Nabi. Tak ada kelebihan tu. Kebal. Lebih Nabi mana? Dia bincang khusus tu. Dari sudut mana Nabi tu lebih?
sehingga lebih pada malaikat Jibril Nabi. Dari sudut mana? Dan sahabat Nabi itu dianggap semuanya ahli syurga, disebut dalam Quran khaira ummah, sebaik-baik generasi manusia. Mana lebih? Adakah satu riwayat kata Waka ni makan kacau? Dia minum air kan gelah-gelah itulah. Kalau ada lagu tu dah tak kau rugi. Bahaya gelah-gelah tak rugi, tak mengepek bini. Tak ada kelebihan apa tu. Tak ada, saya nak makan tak ada benda lebih pelik-pelik. Misalnya berah tu tak pernah suruh masuk itu dah. Ada macam penuh berah. Tak ada. Sebab saya nak makan masa dia nak hijrah. Makan dia gandum tak ada dalam genak dia. Sebut dari riwayat sahih. Sampai isteri dia ayat ke isteri dia kata serah pada Allah. Isteri dia pun dia didik isteri dia sampai isteri dia pun jiwa sepuluh dia tak apa, tak sungguh. Dia mau nak pergi hijrah tu, berah tak ada ni. Bini dia tak sungguh gitu. Bahkan mertua dia tanya, masa tunggu mertua dia tidak Islam lagi masa tu. Tanya isteri dia, gapo dia abang mu tinggal nak pergi hijrah? Dia kata cukuplah kau dah. Bini yang jawab, telah kau tua dia tu buta. Tengok dia cover saya nak bakar. Dia nak tutup ni, nak. Mana kau nak agama? Tu. Tak ada benda pelik-pelik, tak ada. Ketika lapar bila dah habis lapar, tak ada apa-apa tu rumah tu. Tidak jadi kata kalau buka lemek ada piti sama, tak ada jenis ni lagu tu. Kalau ada lagu tu punah bang. Rosak sistem manusia kalau ada 3 orang yang wali lagu tu. Lepas tu lagu mana? Bapa yang Nabi ni jadi miskin, Allah takdirkan miskin Nabi. Nak supaya pengikut dia pergi ni bukan kerana berduit, bukan kerana kemudahan. Bahkan kalau pergi kena bui pula pitih Nabi, kena sapok pula perjuangan Nabi. Kalaulah perjuangan ni tak disogok dengan duit lagu tu, penuh sama, penuh ni. Mari beri 20 ya. Orang asli. Orang asli 15 ya. Mungkin ni orang tidak asli beri 20. No, misalnya berat. Tidak gitu. Gitulah sebenarnya. Jadi kenapa insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan kita. Sebab tu ni cuba hayati molek lah. Kita akan nampak kenapa sesak sangat tu. Tak ada lebih sesak daripada apa. Orang yang seru selain pada Allah minta, tak ada lebih sesak daripada ni. Kenapa? Kerana dia bodoh telajak, tak erti telajak. Seolah-olah gitulah. Padahal jelas sangat perbezaan makhluk dengan Allah ni. Boleh tukar lagi. Bakal dia pernah jelas doa ni, terang saja, you know. Jadi lagu tu.